Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik Cikgu Siti. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah masa dan waktu, iaitu menyatakan tempoh masa dalam sebarang unit masa. Okey, yang pertama adalah fakta asas berkenaan masa dan waktu. Yang pertama, diberi 1 minggu adalah 7 hari. Seterusnya, 1 bulan ada bulan yang 30 hari, ada 31 hari. Bulan Februari ada yang 28 hari iaitu pada tahun biasa. Manakala yang 29 hari untuk Februari adalah pada tahun lompat. Okey, untuk tahun pun ada dua. Satu 365 hari untuk tahun biasa, manakala 366 hari adalah untuk tahun lompat. Tahun lompat berlaku 4 tahun sekali. Bagaimana kita nak kenali tahun lompat? Mudah saja. Okey, katakan tahun 2020 adalah memang tahun lompat ya. Jadi, apabila kita bahagikan dengan 4, sekiranya tiada baki, tahun itu adalah tahun lompat. Okey, jadi tiada baki Bila tak ada baki, tahun ini adalah tahun lompat. Okey, sekiranya ada baki, contohnya tahun 2021, apabila awak bahagi nanti awak akan dapat ada baki lah. Okey, jadi 2021 bukan tahun lompat. Okey, seterusnya tempoh. Ini yang kita akan pelajari dengan lebih lanjut hari ini adalah berkenaan dengan tempoh, iaitu bermaksud masa tamat tolakkan dengan masa mula. Tempoh masa. Okey, kita tahu tadi tempoh masa adalah masa tamat tolak dengan masa mula. Okey, diberi soalan kira tempoh dari pukul 2 petang hari Isnin hingga pukul 4.55 pagi hari Selasa. Okey, bagaimana cara kita menyelesaikan soalan ini? Yang pertama, kita akan lukis garis masa. Okey, selepas itu apa perlu kita buat? Kita akan isikan masa mula dan juga masa tamat pada garis masa ini. Okey, jadi yang pertama masa mula. Masa mula adalah 2 petang hari Isnin. Jadi kita akan letakkan, okey, ini adalah masa mula. Kemudian masa tamat adalah hari Selasa pukul 4.55 pagi. Okey. Jadi kamu lihat, di sini ada perbezaan masa dan hari Hari daripada hari Isnin bertukar menjadi hari Selasa. Jadi di antara 2 petang hari Isnin sehingga 4.55 pagi hari Selasa, kita akan lalui pukul 12.30 malam di sini. Jadi tu sebab cikgu tambah satu lagi senggat di sini untuk kita letakkan 12.30 malam bagi memudahkan kita punya pengiraan. Jadi kita akan isikan 12.30 malam di situ, iaitu 12:01 merupakan dah masuk hari Selasa. Okey, 12.30 malam dalam sistem 24 jam. Cara penulisan kita akan tulis jam, sifar ada 4 kali, tetapi cara sebutan kita akan baca jam 24. Okey, seterusnya untuk pukul 2 petang, kita akan tambah 12, jadi dia akan jadi jam 14. Jadi yang pertama kita akan kira tempoh dari 2 petang, iaitu daripada jam 14 sehingga jam 24 ini, ada berapa jam di sini. Okey, jadi kita akan lukis jadual. Okey, 12.30 malam tulis sebagai 24. Okey, kemudian kita akan tolak dengan 14. Okey, jadi di sini kita akan tolak macam biasalah, sifar tolak sifar habis. Kemudian 24 tolak 14 kita dapat 10 jam. Jadi perbezaan masa daripada hari Isnin 2 petang sehingga Selasa 12.30 malam adalah 10 jam. Langkah seterusnya kita akan mencari pula masa daripada 12.30 malam sehingga 4.55 pagi. Jadi ini mudah, tak perlu nak kira. Jadi 12.30 malam ni bermula daripada sifar. Jadi jawapannya adalah kita ambil terus nilai yang masa tamat ini, iaitu 4 jam 55 minit. Kita akan tambahkan 10 jam. Okey, 10 jam yang kita dapat ni kita akan tambahkan dengan 4 jam 55 minit. Jadi hasilnya kita dapat 14 jam 55 minit. Itu adalah tempoh bagi soalan yang pertama. Okey, untuk soalan kedua, hitung tempoh masa dari 9.10 pagi 2 Jun 2021 hingga 11.10 pagi 5 Jun 2021. Okey, di sini dia dah nyatakan soalan, minta jawapan, beri jawapan dalam hari dan jam. Seperti tadi, kita akan lukis garis masa, kita akan masukkan masa mula dan masa tamat. Masa mula 2 hari bulan 6, 9.10 pagi. Kemudian masa tamat 5 hari bulan 6, 11.10 pagi. Okey, jadi di sini kamu lihat berlakunya pertukaran hari daripada 2 hari bulan 6 sehingga 5 hari bulan 6. Jadi yang pertama kita perlu cari hari terlebih dahulu.
Okey, bagaimana nak mencari hari sehari selepas 2 hari bulan 6? Okey, jadi sehari selepas 2 hari bulan 6 adalah berapa hari bulan? 3 hari bulan 6. Okey, 3 hari bulan 6. Okey, untuk cari satu hari, dia mesti balik pada masa yang sama. Jadi 3 hari bulan 6, 9.10 pagi, ini adalah satu hari. Seterusnya, kita pergi kepada 4 hari bulan 6. Masa yang sama, satu hari lagi. Tak boleh lebih daripada 5 hari bulan 6. Ini 5 hari bulan 6, 11.10 pagi. Seterusnya kita akan pergi ke sini. 5 hari bulan 6, masa yang sama. Iaitu 9.10 pagi. Okey, jadi kamu nampak di sini. Kita dapat daripada 9.10 pagi 2 hari bulan 6. Sini. Sehingga 5 hari bulan 6 ini kita akan dapat 3 hari. Dari 5 hari bulan 6. 9.10 pagi sehingga 5 hari bulan 6, 11.10 pagi. Okey, yang ni mudahlah kita cari dalam jam pula. Dalam jam, okey, boleh juga nak kira dengan jari. Dari 9.10 nak ke 11.10. Okey, kita boleh kira dengan jari. Lepas 9.10, 1 jam, 10.10. Kemudian 11.10. Jadi sebenarnya adalah 2 jam. Okey, ataupun kita buat dalam bentuk jadual. Kita akan tolak 11.10 tolak 9.10. Kita akan tolak dan akan dapat jawapan 2 jam. Okey, di sini kenapa cikgu tak tukar pada sistem 24 jam? Okey, tak apalah. Sebab ni memang sebelah pagi, dua-dua pagi. Dalam sistem 24 jam pun kalau pagi memang 11.10 dia akan jadi jam 11.10. Dan kalau yang ini pun dia akan jadi jam 9.10. Jadi tu kita boleh terus tolak sebab dia sama. Masa dia adalah pagi. Jadi ni kita tulis, dia akan dapat jawapan 2 jam. Okey, jadi beza masa di antara 9.10 pagi, 9.10 pagi sehingga 11.10 pagi adalah 2 jam. Jadi jawapan akhir yang kita perolehi adalah 3 hari 2 jam. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Kali ini kira tempoh dalam hari sahaja. Diberi 4 Mac 2016 sehingga 5 Mei 2016. Jawapan diminta dalam hari. Okey, daripada 4 hari bulan 3 2016. Okey, kita nak kira bilangan hari ya. Jadi kita akan kira sehingga hujung bulan Mac. Hujung bulan Mac ada berapa hari? Bulan Mac ada 31 hari. Jadi kita akan kira begini ya. Kemudian daripada lepas 31 hari bulan 3, kita akan pergi kepada 1 hari bulan 4. Okey, seterusnya sehingga hujung bulan 4 iaitu ada 30 hari saja, 30 hari bulan 4. Lepas 30 hari bulan 4, kita akan masuk 1 hari bulan 5 ya. Soalan hingga 5 hari bulan 5. Jadi 1 hari bulan 5 sehingga 5 hari bulan 5. Okey, sekarang kita dah buat dalam bentuk anak panah ini. Okey, kita biasakan sekiranya jawapan minta dalam hari, kita kira habiskan ikut bulan. Supaya senang kita nak kira. Okey, yang pertama dari 4 hari bulan 3 sehingga 31 hari bulan 3. Bagaimana kita nak kira bilangan hari dia? Okey, mudah saja. 31 tolak 4 tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab kena kira juga 4 hari bulan ni. Jadi 31 tolak 4 tambah 1, kamu kira akan dapat 28 hari. Yang ini daripada 1 hari bulan 4 sehingga 30 hari bulan 4, tak perlu kira, kita tahu bulan 4 memang ada 30 hari. Seterusnya daripada 1 hari bulan 5 sehingga 5 hari bulan 5, kita boleh kirakan 5 tolak 1 tambah 1, kita akan dapat juga jawapan yang sama iaitu 5 hari. Seterusnya kita tambah saja 28 hari tambah 30 hari tambah 5 hari, kita akan dapat jawapan 63 hari. Jadi tempoh masa dari 4 Mac sehingga 5 Mei 2016 adalah 63 hari. Okey, yang keempat, soalan yang sama tetapi dia minta kita kira jawapan, beri jawapan dalam bulan dan hari. Okey, di sini kita akan gunakan dua kaedah. Okey, kaedah cara yang pertama kita gunakan cara anak panah tadi. Okey, yang ini kita akan kira mengikut bulan Yang pertama, sebab soalan minta dalam bulan dan hari, jadi kita cari bulan dulu. Okey, kamu kena ingat yang ni Daripada 4 bulan 3, kita nak cari sebulan, dia akan pergi kepada 3, kurangkan 1 hari. 3 tapi bulan berubah. 3 hari bulan 4 akan jadi 1 bulan. Lepas 3 hari bulan 4, kita akan pergi kepada 4 hari bulan 4. Okey, daripada 4 hari bulan 4, kita nak cari sebulan macam mana? Okey, 4 hari bulan 4 dia akan pergi pada 3 hari bulan 5. Okey, kita akan dapat 1 bulan lagi sekali. Seterusnya, lepas 3 hari bulan 5, kita akan pergi kepada 4 hari bulan 5 lah. 4 hari bulan 5 sehingga kepada soalan 5 hari bulan 5. Okey, yang ini
tak sampai sebulan lah. Berapa hari? 4 hari bulan, 5 hari bulan, jadi 2 hari. Okey? Ataupun kita guna kaedah penolakan pun boleh. 5 tolak 4 tambah 1. Kita akan dapat 2 hari. Jadi jawapan dia adalah 2 bulan 2 hari. Okey, cara 2 mudah. Ini yang biasa murid lebih gemar guna cara 2 ni. Kita akan buat jadual yang melibatkan bulan dan hari. Sebab tahun dia sama. Okey, kita masukkan masa tamat. Masa tamat dia adalah 5 Mei 2016. Masukkan ikut lorong. Jadi bulan Mei bulan 5. Hari berapa hari bulan? 5 hari bulan. Okey, seterusnya tolak masa mula. Masa mula bulan Mac, bulan 3 lah. Hari 4 hari bulan. Jadi tolak macam biasa. 5 tolak 4 dapat 1. Okey, seperti tadi kita kena tambah 1 lah. Jadi jawapan dia 2 hari. Kemudian 5 tolak 3 dapat 2. Jadi jawapan straightforward di sini 2 bulan 2 hari. Okey, mana-mana kaedah yang sesuai untuk soalan kamu boleh terus gunakan. Okey, soalan yang kelima, hitung tempoh projek ini dalam tahun, bulan dan hari. Okey, kali ini melibatkan 3 tahun, bulan dan hari. Tarikh mula 18 Mac 2019, tarikh siap 5 Ogos 2020. Okey, kita akan gunakan cara yang pertama, iaitu kaedah menggunakan anak panah. Okey, jadi yang pertama daripada dia minta jawapan dalam tahun, jadi kita akan cari tahun dululah. Daripada 18 hari bulan 3 2019, perhati di sini Okey, 18 hari bulan 3 2019. 18 hari bulan 3 2019. Okey, kita akan pergi sampai 17 hari bulan 3 kurangkan 1 hari 2020. Okey, jadi tempoh masa ini adalah 1 tahun. Okey. Okey, seterusnya selepas 17 hari bulan 3 adalah 18 hari bulan 3. Okey, kalau kita nak cari tahun lagi, tak boleh 18 hari bulan 3 sampai 17 hari bulan 3 2021 dah terlebih daripada tarikh siap. Jadi kita akan cari selepas tahun, kita akan cari bulan pula. Jadi daripada 18 hari bulan 3, okey, kita akan cari bulan. Okey. Kita tolakkan 1 hari. Jadi 18 hari bulan 3 sehingga 17 hari bulan 7. Okey, jadi kita kena kira daripada sini. Ni bulan 3 sampai ke bulan 7 ada berapa bulan di sini. Okey, macam mana kita nak kira? Kita boleh kira dengan jari sajalah. 18 hari bulan 3. Kemudian masuk bulan 4. 1 bulan. Masuk bulan 5. 2 bulan. Seterusnya masuk bulan 6. 3 bulan. Dan seterusnya masuk bulan 7. 4 bulan Jadi dari 18 hari bulan 3 ke bulan 4. 1 bulan. Sini 2 bulan. 3 bulan. 4 bulan. Jadi kita akan dapat jawapan di sini adalah 4 bulan. Okey, seterusnya selepas 17 hari bulan 7, kita akan masuk 18 hari bulan 7. Kita akan cari hari pula. Daripada 18 hari bulan 7, kita akan pergi kepada hujung bulan 7. Kita tak boleh terus pada bulan Ogos. Susah nak kira nanti. Sampai 31 hari bulan 7 saja kita limitkan sampai hujung bulan. Okey, sekarang baru kita kira. Hari dia 31 tolak 18 tambah 1. Okey, kita akan dapat 14 hari. Lepas 31 bulan 7, kita akan masuk 1 hari bulan 8. Okey, baru kita sampai 5 hari bulan 8. Jadi 5 tolak 1 tambah 1, kita dapat jawapan 5 hari. Seterusnya, jawapan akhir adalah 1 tahun 4 bulan 19 hari. Okey, ini kita gunakan cara yang kedua, iaitu menggunakan jadual. Cara ini lebih mudah lah untuk murid-murid. Okey, kita akan buat jadual. Kali ini melibatkan tahun, bulan dan hari. Jadi kita akan isikan. Okey, masa mula, tahun mula, tarikh mula adalah 2019. Tarikh tamat adalah 2020. Bulan 8, hari 5 hari bulan. Tarikh mula adalah 2019, bulan 3, 18 hari bulan. Jadi kita akan lakukan operasi tolak lah. 5 tolak 18. Boleh tak tolak? Tak boleh kan? Jadi kita terpaksa pinjam daripada bulan 8. Okey, bila kita pinjam bulan 8, kita akan pinjam 1 bulan tu. Sekarang masalah di sini awak kena pasti. 1 bulan yang kamu pinjam itu nak tambah 30 ataupun tambah 31. Okey, kita lihat bulan 7. Bulan 7 ada berapa hari? Jadi kita tambahkan, okey? Tambahkan dengan 31 hari untuk bulan 7 Jadi sekarang ni 5 tadi tambah dengan 31 kita dapat 36. Seterusnya 36 tolak dengan 18. Jangan lupa tambah 1, kita akan dapat 36 tolak 18 tambah 1, kita akan dapat 19 hari. Untuk bulan mudah saja, tak perlu buat apa-apa. 7 tolak 3 kita akan dapat 4 bulan.
2020 tu tolak 2019, kita akan dapat 1 tahun. Jadi jawapan yang sama seperti tadi, kita dapat 1 tahun, 4 bulan, 19 hari. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Cikgu harap murid-murid jelas dan faham dengan tajuk tempoh masa.